Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak pelajar. Okey, 404. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ni. Okay, so sekarang ni cikgu tengah menghadiri majlis graduasi lah untuk pelajar SPM 2020. So cikgu sediakanlah video ini untuk kamu kita continue our lesson lah. Alright. So still lagi dekat chapter 3, the mole concept, chemical equation and chemical formula. For now kita akan tengok kepada semalam kan, before this kita dah belajar tentang how to determine empirical formula. So today kita nak belajar how to determine molecular formula. Alright, so we go to the determination of a molecular formula first. Okay, so molecular formula. Okay, so molecular formula equal to empirical formula N. Okay, ada N huruf kecil ni kan. Okay, so apa yang dimasukkan dengan N huruf kecil? So N huruf kecil, N ini okay, kita panggil dia sebagai integer. Okay, apa maksud integer? Nombor bulat lah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia tidak boleh pecahan. Okay, dia tidak boleh point lah. 3.5 pun tak boleh. Dia mesti nombor bulat. Itu yang dimaksudkan dengan integer. Okay, so boleh anak-anak semua. Okay, so seterusnya kita tengok kepada soalan. Okay, a compound has the empirical formula CH2. So this one adalah empirical formula. Okay, CH2. Its relative molecular mass 56. What is the molecular formula of the compound? Okay, so relax. Apa-apa kita tahu. Okay, molecular formula. So kita tulis balik molecular formula. Alright. Equal to, kita bracketkan dia, empirical formula per N kan di hujungnya. Okey, itu dia punya formula dia lah. Okey, daripada information kat sini dia bagilah okey, molecular, okey, relative molecular mass dia. Okey, so sama je lah molecular formula dengan relative molecular formula dia. So cikgu simplify N sama dengan molecular formula over empirical formula. So daripada yang ni cikgu keluarkan dia punya formula dia untuk dapatkan N. Okey, so molecular formula dia dapat daripada soalan lah. Molecular formula dia bagi berat dia 56. Bahagikan dengan empirical formula. So empirical formula kat sini CH2. So 12 tambah okey, 2 kan, dari 2 atom hidrogen. So relative atomic mass untuk hidrogen 2. So 56 bahagi 14. Okey, so N equal to 4 kan. Okey, so dapatlah N equal to 4. So kita masukkanlah dekat sini. So molecular formula. So ini cikgu buat ni simbol sajalah MN MF. So kamu kena tulislah molecular formula dengan full. So CH2 and dia kita gantikan dengan 4. So C1 darab 4 jadi C4. Okey, 4H2 darab 4 so jadi 8. So dapatlah dia punya molecular formula. So senang je guys, kan? Okey, sangat mudah. Okey, boleh setakat ni? Okey, so tadi kita tengok how to determine molecular formula. Okey, for this one kita nak tengok pula soalan yang berangkai. Maksudnya ada empirical formula, kemudian dia suruh kita carikan relative atomic mass ni. Okey, soalan dia dah jadi susah sikit lah, tapi it's okay je, kita kena faham lah. Okey, so baca soalan. So 1.2 of element 1.2 of element Y react with bromine to form 6 gram of compound with the empirical formula YBr2. Determine relative atomic mass of Y. Okay. So, soalan ini
mengenai empirical formula. So dia kata dia ada 1.2 gram of Y plus bromin tak tahu berapa, kemudian dia punya tu dapat Y Br2. Okey, so bila kita bersebut je pasal empirical formula, kena ingatlah kita kena buat apa? Kena buat table kan. Okey, so kita kena buat table lah. Alright, so Y dekat sini 1.2. How about bromin? Kat sini bromin berapa? Okey, so kita ada kat sini 1.2Y plus Br sama dengan 6. So, kita dapatkan Br 6 tolak 1.2. So, we got 4.8 lah. So, 4.8. Settle. Okey, so kita tengok kepada number of mole. Mole mesti daripada mass, kita kena mass bahagi dengan molar mass. So 1.2. Okey, so kita tak tahulah. Okey. Kita add sini unknown Okey, so berapakah bilangan dia? Kita tak tahu. Okey, tak apa. Sebab tu dia cakap X ni, okey, yang kita unknown ni adalah kita nak cari relative atomic mass. So relative atomic mass ni sama dengan molar mass. So kalau mass of Y kena bagi dengan molar mass Y. So kalau Br 4.8 kita bahagi dengan Br. Br kita ambil dekat sini. 80. Okey, so dapat 0.06. Okey, boleh guys? Okey, so dah dapat yang tu, macam mana kita nak settlekan? Okey, kita tengok pula kepada Y ni. Akhirnya dia akan dapat Y Br2. Maksudnya Y1 Br2. Okey, boleh Okey, so seterusnya boleh follow. Okey, so nak dapatkan dia untuk X tu yang unknown ni kita masalah kita ni. Okey, kita buat dulu 1.2 over X unknown. Kita kurungkan sama dengan, okey, ni 1 kan. So yang ni untuk Y sahaja. Kita perkan dengan BR. Okey, kita perkan dengan BR. Kita akan dapat BR tu 0.06. Okey, per 2. Okey, boleh Okey, so yang ni untuk yang ni untuk BR, yang atas ni untuk Y. Okey. So macam mana kita nak settlekan? Kita darab silangkan. Ataupun kamu just 1/2 ni kita selesaikan 1/2. 1/2 maknanya 0.05. So dia sama sahaja, bentuk dia macam ni. 1.2x over 0.06. Okey, 1 bahagi 2 dapat 0.5 kan. Okey. So kita settlekan lah. Okey, 0.06 darab dengan 0.5. So dapat berapa guys? Okey, so dapat 1.2 per unknown. Okey, unknown ni adalah relative atomic mass untuk Y lah. Kita akan dapat 0.03. So, X sama dengan 1.2 divide by 0.03. So, we got 40. So, RAM of Y is 40. So dapatlah jawapan dia. Okey, boleh guys Mudah sangatlah untuk soalan ni. So tengok berulang kali lah supaya lebih kau faham. Okey, so kita ada soalan for the example. Okey, so soalan ni about the percentage composition. Oh, senang sangat. Tin or cassiterate has the formula SnO2. What is the percentage composition of tin in tin ore? Okey, tin apa tin? Elemen lah. Apa dia punya simbol? Sn. Okey, so kita kena buat macam mana dapatkan percentage? Percentage kena darab dengan 100 kan? Okey, so formula dia kita ambil Sn. So dalam Sn ada berapa? Okey, so kita ambil Sn daripada compound tersebut. Sebab lepas tu darab dengan 100% lah, 100%. Okey, so Sn kita dapat 119. Okey,
So keseluruhan dia berapa? Kita ada 119 campur dengan oksigen 16 darab dengan 2. So darab dengan 100. Nak tahu percentage dia. Okey, so kita kira sekejap lah macam mana kita dapat apa. Okey, so kita tengok kepada tadi kan. Okey, so kita settlekan 119. So kita dapat 15. 1 darab 100. Okey, so kita dapat berapa? So kita dapat percentage of tin dalam caseterate adalah 78.81%. So dapat jawapannya. So mudah je guys. Dia macam contohnya lah dalam kelas ada lelaki dan perempuan. Berapakah percentage lelaki? 80%. Macam itulah. Okey, dalam compound tu dia ada tin. So kita nak tin tu. Sebab dalam caseterate dia ada 1 SN dengan 2 oksigen kan. Dia bergabung dengan tin dengan oksigen. So dia nak tin je berapa persen of tin tu. Okey, boleh setakat ni guys. Mudah je kan. So cikgu harap kamu boleh faham lah. Kalau tak faham boleh bertanya kepada cikgu. So kita nak tengok kepada chemical formula of ionic compound. So ionic compound tu maksudnya campuran di antara positif dengan negatif lah ionic compound. Maksudnya depan dia metal, belakang dia non metal. Metal ni positif, non metal ni negatif lah. Okay, this is a very important part of chemistry. Of course, macam mana kita nak tahu chemical formula? Contoh, water. Kita selalu sebut H2O. Carbon dioxide, CO2. Oxygen, O2. Sodium chloride, NaCl. Magnesium chloride, MgCl2. Aluminium oxide, Al2O3. Macam mana tu, nampak macam hebat je kan? Okay, so that's why lah kita kena ada table ni. So table ni kita ada cation, kita ada anion kan. Okay, so kat sini kita ada cation. Cation ni adalah positif lah. And ion adalah negatif. Okay, so kita ada sodium ion, potassium ion, aluminium ion, zinc, magnesium, iron 2. Okay, iron 2 ni. 2 ni adalah merujuk kepada charge ion ni. Iron 2 maksudnya 2 positif. Iron 3 maksudnya 3 Roman ni merujuk kepada dia punya charge untuk ion kan. Okey, so Fe3+. Copper 2 ion. Okey, maksudnya copper tu ada 2+. Okey, so yang Roman ni merujuk kepada charge kepada metal tersebut. Kemudian kita adalah oxide ion, chloride, bromide, iodide, hydroxide, carbonate, nitrate, sulfate, phosphate, manganate 7, thiosulfate, dichromate 6 ion. So kena hafal lah ya. Okay. So don't worry lah benda ni kalau kamu tak hafal mudah je. Kamu tak ada jawab. Simple. Dapat jawab dapatlah. Kalau tak hafal tak dapatlah. Begitu. Okay. So kita tengok macam mana kita nak buat. Okay, so mudah saja. So kita ada zinc chloride guys. Okay, zinc chloride. So macam mana kita nak buat zinc chloride? Okay, mana cikgu punya ni cursor ni. Okay, so zinc, simbol zinc Zn. Okay, simbol chloride Cl. Berapa charge untuk zinc? 2+. Berapa charge untuk chloride? Negatif. Ya Allah cikgu, macam mana ni? Macam tu lah. Kita kena hafal lah. Okay, so kat sini kita pindahkan charge dia. So kat sini charge dia kita pindahkan nombor saja 2. Kat sini negatif maksudnya 1 lah. Okay, so kita pun baca daripada atas ke bawah kan. Baca daripada atas ke bawah. Yang ni pun atas ke bawah. So kita akan dapat zinc ada 1, klorin ada 2. So tara, dapatlah dia punya formula dia, zinc chloride. Okay, boleh guys? Mudah aja. Okay, kat sini ada explanation lah yang kat belakang ni. So kat sini macam-macam lah. Okay. So paling simple yang cikgu ajar tadi je. Yang balance charge tu tak perlu pun. Kita sebenarnya nak dapatkan chemical formula sahaja. Okay. So further example on cross change method. Okay. So kita ada apa tu? Dia nak aluminium hydroxide.
So aluminium Al hydroxide OH. Okay. So aluminium berapa charge dia? 3 plus. Okay, hydroxide negatif. So macam ni kita nak buat? Kita exchange kan charge tu. Okay, hydroxide negatif 1 lah. Kat sini 1, yang ni 3. Alright. Okay, so macam ni kita nak tulis. Okay, kita baca daripada atas ke bawah. So aluminium ada 1, hydroxide ada 3. Betul ke cara penulisan macam ni? Salah. Kat sini kita tengok aluminium ada 1, oksigen ada 1, hidrogen ada 3. Sedangkan dia nak daripada atas ke bawah, hidrogen ni ada 3, oksigen ada 3, hidrogen ni pun ada 3. So macam ni kita nak tulis. So yang ni salah. So kita kena bracketkan ya. Bracketkan. So kat sini oksigen pun ada 3, hidrogen pun ada 3. So yang ni yang tepat. Yang best answer guys. Okay, so boleh pokok pangkal dia kena hafal lah guys. Kalau tak hafal masalah lah. Tapi standard lah kalau cikgu cakap hafal kamu tak percaya. Nak juga tak nak percaya cikgu. Rugilah kalau tak percaya. So senang lah, seronok sebenarnya buat benda ni. Okay. Reminder guys, so if the cation and anion have the same charge, contohnya kalau cation tu positif 1, okay, kemudian karbonat tu sama charge dia. Okay, contoh kita buat zinc carbonate ni. Okay, zinc carbonate charge dia 2 plus, karbonat tu negatif. Sama tak charge dia? Sangat sama. Okay, so kita exchange macam biasa. Okay, so dia kata tadi kena simplify. So kita kena simplify bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. So dapat 1, 1. So zinc ada 1, karbonat C pun ada 1, oksigen pun ada 3. So perlu tak kita buat macam ni? Tak payahlah kalau satu tu sebab sama je dengan yang ni. Kan? So tulis yang ni lah yang the best. Okay, zinc carbonate. Okay, boleh guys. You can do it guys. Sekarang ni kita pergi kepada naming. Okay, naming. Nak namakan of chemical compound. Okay, so kita ada dua part. Ion and ion. Kemudian namakan. Kita ada sodium ion. Kemudian kita ada anion dia chloride. So kita gabungkan jadi sodium chloride. Kemudian kita ada zinc ion. Kita ada ion dia bromide. Zinc bromide. Kemudian kita ada magnesium ion plus nitrate ion. Dia jadi magnesium nitrate. Okay. So dekat sini cikgu boleh tahulah. Okay. Kita ada Roman number 2 dengan 3. Kenapa? Ion ni dia special sikit. Dia boleh jadi iron 2, dia boleh jadi iron 3. So macam mana kita nak bezakan dia, kita kena letak Roman lah. Roman ni kita tahulah itu milik siapa. So kalau 2 ni maknanya dia adalah merujuk kepada iron 2. Kalau dia iron 3 merujuk kepada 3 plus. Okay. So boleh guys Semua sangat-sangat mudah dan sangat-sangat simple sahaja. Okey, molecular compound. Okey, molecular compound maksudnya melibatkan metal non-metal dengan non-metal lah. Okey, so apa yang kita kena buat? Alright, so dia punya rules dia, more electropositive metal is named first, more electronegative element later. Okey, ni contoh dia macam ionic tadi lah. Okey, ionic tadi. So kita ada sodium chloride. Okay, so sodium ni more electropositive metal. Kebanyakan more electropositive metal ni adalah more electropositive element ni adalah metal dan more electronegative element ni adalah non-metal lah. So apa-apa metal dekat depan, non-metal dekat belakang. Okay, first element remain the same, second element end with IDE. Okay, so get Greek prefix are used to represent the number of atoms of each element. So kita ada satu kan, carbon monoxide, mono. Okay, kemudian dua kat belakang ni, O dia ada dua, kat nitrogen dioxide. Kemudian SO3 dia ada trioxide. So Greek prefix like mono, di and tri
Show the number 1, 2, 3 respectively. Okey, samalah macam ni. Ni apa dia? Carbon, dioxide. Kenapa ada di kat depan? Sebab ada 2 oksigen. Okey, kemudian adalah literacy tips tu. Okey, boleh guys?